siapakah first pick? Adakah pasukan Lunatics dapat first pick lagi sikit? Tapi tidak, pasukan Todak, dan mereka akan ban terus hero-hero Emal. Emal telah pun dikeluarkan Link dan juga Fanny. Seperti mana kita tahu, Fanny Emal amat menjengkelkan. Begitu juga dengan Link Emal. Dan sekarang ini pasukan tim Lunatic telah pun mengeluarkan sendiri. Mereka sendiri mengeluarkan Faramis dan juga Akai. Mereka tidak ingin memberikan hero-hero yang ada potensi untuk memenangi game yang kedua ni kepada pasukan lawannya. Kini pasukan Todak, apa yang mereka boleh keluarkan, adakah mereka akan keluarkan Khalid kalau mereka nak respect kepada Gold Diluc punya hero? Mungkin Khalid akan dilepaskan. Maybe dia nak macam, okay, aku nak pergi Khalid dan aku nak fight Khalid tu. Sekarang kita tengok mereka tengah hover dekat Beatrix. Kerana Beatrix mereka tak nak ambil first pick, dan mereka risau Team Lunatics terus ambil sebagai second pick. Satu benda yang saya nak cakap dekat sini, di mana Min, saya harap kali ni, sebab sebagai seorang gold laner, memang pressure terlampau tinggi bila dah masuk pada bahagian mid dan juga late game. Betul. Dan Min, kita boleh nampak bila dah masuk pada bahagian late game, kadang-kadang dia punya decision making masuk terlampau dalam, menyebabkan dia nak cuba untuk dapatkan kill, tapi dia sendiri mati. Jadi saya harap untuk bermain dekat dalam game ni lawan dengan pasukan Todak, tak boleh nak buat kesilapan seperti itu. Sebab untuk pasukan Todak senang betul-betul untuk mereka counter. Dan Team Lunatics, mereka dah ban Vermis, Valentina perlu di ban juga. Tapi kalau mereka rasa pasukan Todak ada kemungkinan tak boleh main Valentina, maybe ban Wan. Sekarang I tak pasti sama dengan Wan ni adalah ban yang okey atau tidak. Saya setuju bagi pendapat Lafel tadi, di mana Valentina dilepaskan ke tangan pasukan Todak, dan mungkin mereka menjangkakan yang Ciku tidak akan menggunakan Valentina ini kerana kelebihan yang Ciku ada adalah bermain marksman. Tetapi dalam game pertama tadi, Sicilian dia mendapatkan MVP, memberi impact yang begitu besar. Dan kini pemilihan yang pertama untuk pasukan Todak adalah Pakuito. Ada dua item, Hunter Strike dan Malefic Roar, terus saja boleh memecahkan terus defend untuk pasukan yang tidak memiliki Ya, dia tak kisah. Ini antara menyebabkan Paquito ni memang sangat-sangat sakit tau. Dia ada satu item, kadang-kadang tak ada item pun. Sebenarnya dah sangat-sangat sakit. Asalkan dia menggunakan Assassin's Emblem, ada banyak penetration. Bila dah ada Hunter Strike tu, ada item defend pun macam tak ada item defend. Saya dah cakap banyak kali dekat atas meja ni, Kogoro. Tapi sebab awak first time kat sini kan, saya nak cakap, saya pernah kena tumbuk kat muka. Memang sangat sakit. Awak kena tumbuk kat muka? Ya. Sid, awak tumbuk dia? Ya, betul. Terima kasih perasan. Saya tak nak cakap kuat-kuat. Dan Team Lunatics mereka terus mengambil Julian dan Bruno. Oh, okay. Terlalu awal Kogoro. Sekarang ambil Bruno. Sekejap, saya jam sikit kepala otak. Sebab okay, banyak hero-hero yang overpower masih lagi terlepas. Dan Valentina masih tak ada sesama mate. Betul. Dan kali ni pasukan Lunatic, mereka macam memberikan informasi untuk pasukan Todak, counterlah kami dah pilih Bruno, antara marksman yang sangat-sangat unik. Okay. Sebelum saya pass pada Kogoro, saya rasa kan, untuk Team Lunatics, mereka tahu situasi mereka sekarang ni macam mana. Nak tak nak, mereka kena menang. And bila lawan dengan pasukan Todak, kalau kita overthink, kita sendiri akan termakan. Kita sendiri akan lakukan kesilapan. Jadi Team Lunatics, mereka cakap dalam dunia ni strategi ada, tapi draft ni ikut hati. Ikut apa yang mereka memang sangat-sangat selesa. Percaya pada diri sendiri. Lunox pula. Lunox Ciku ke Lunox rival ni? Saya rasa Lunox Ciku. Sebab rival boleh pakai Lunox juga, tapi saya rasa tak se-agresif mana Ciku menggunakan Lunox. Kalau pakai lah apa-apa pun memang agresif. Memang agresif. Cumanya kita nak tahu Todak akan pakai komposisi apa. Adakah marksman diletakkan selaku pemain ataupun di laning mid, ataupun mereka ingin menggunakan di bahagian goal lane? Boleh jadi juga kan, Lafel. So banyaklah persoalannya. Sebab Todak susah. Sebelum ni diorang siap bawa marksman jadi jungler, Granger tu. Semua tepat kecuali EXP diorang dah bawa. Jadi untuk Team Lunatics, mereka dah nampak. Dan kali ni sebelum Matilda di ban, mereka akan pick up terus. Jadi sebelum saya pass pada Kogoro dan juga Arta, saya tengok daripada pick and ban untuk Team Lunatics, sepatutnya kalau Julian ni sebagai mid laner, ini adalah mid pressure yang sangat-sangat kuat. Sebab Matilda level 1 pun dah sakit dengan dia punya Soul Bloom. Bila dah level 2 dengan adanya dia punya second skill, kalaulah Julian masuk terlampau dalam, boleh keluar. And Julian level 3 dah boleh agresif. Kalau mereka boleh letak pressure dekat tim Todak, sebab even Bruno sekalipun boleh push turret dengan sangat-sangat mudah. Jadi macam Team Lunatics, mereka letak semua
resources dorang, semua strategi dorang dekat early game. Tapi kalau Matilda ni bagi pendapat saya, kalau Matilda ini ditukarkan dengan Rafaela, mungkin dari sudut memberikan movement speed, dalam masa sama boleh untuk healkan ahli pasukan mereka, mungkin sasaran kepada goal lane itu sangat-sangat mudah untuk menjatuhkan turret. Tetapi ianya menjadi persoalan juga untuk tim Lunatic. Adakah Matilda dan juga Julian ini akan memberi impact yang sama seperti apa yang Lafel katakan pada fasa awal? Damage yang begitu besar kita akan saksikan. Betul, saya setuju. Tim Lunatic perlu juga berhati-hati. Sekiranya terlampau awal hero yang early game damage, so dan tiada late game damage, saya rasa ia merupakan satu kerugian. Dan sekarang ini Popol dan Kupa terus saja dikeluarkan. Kalau Popol dia seorang je kan. Ya, dan pasukan Todak mereka bankan Lilia. Saya rasa kalau nak balance kan, dia susah. Sebab kalau Julian ni jadi mid, apakah hero late game mereka? Sebab kalau Julian ni pergi jungle, dan okey, boleh letak hero seperti Sicilian yang macam mana kita nampak pasukan Todak just dapatkan stack, late game tu ada. Tapi kalau Julian ni mid, bermaksud jungler dia yang kena late game. Tapi antara jungler late game, Link pun dah dikeluarkan. Jadi saya risau dekat situ. Saya nak tengok Julian ni jungle ataupun mid, sebab memang antara dua tu yang sepatutnya jadi late game hero. Sebab tim Lunatic, kita sendiri tahu keselesaan Imal menggunakan assassin adalah buat bercerita pasal assassin. Memang Lancelot full early game. Lancelot telah diambil di sini. Sama seperti apa yang Lafel katakan, untuk early damage tim Lunatic ada kelebihan kalau mereka melakukan satu rotasi, mendapatkan sasaran yang tepat pada waktunya. Saya setuju. Mungkin tim Lunatic nak memecahkan balik rekod tu. 855 nak buat 7 minit. Kalau betul jadi Ini awak memang ong lah. Memang ong lah. Bagi ong lah sebenarnya. Okay, so untuk pasukan Todak, bila dah nampak dua pick dekat sini, baru kita boleh confident cakap sama ada ini adalah Lunox jungle ataupun Lunox kat kawasan main. Sebab ini antara yang buat Pakito sangat-sangat bahaya. Dekat jungle pun bagus, dekat EXP pun bagus. Jadi mereka masih perlukan marksman. Brody pada pendapat saya pilihan yang okey juga. Dan nampak gayanya mereka mengambil Fovius dan juga Clint. Jadi pasukan Lunatic sepatutnya mereka mengambil Esmeralda kat sini untuk lawan dengan Fovius. Esmeralda boleh saja diambil dan tepat jangkaan daripada Lafel. Komposisi untuk pasukan tim Lunatic, kita sendiri boleh nampak bagaimana tim Lunatic ini power spike pada fasa awal akan memberikan damage yang begitu besar. Tetapi untuk side Toda, mereka ada Fovius. Fovius ini kalau dah mencapai level 4, dia akan mengganggu komposisi yang akan dilakukan oleh tim Lunatic pada fasa awal perlawanan. Tak dilupakan dengan Pakuto yang digunakan oleh Fomes. Dan kini Ciku guys akan bermain di bahagian tengah sebab dia dah pakai marksman. Betul, saya setuju. Ciku guys akan bermain di bahagian tengah. Dan adanya Fovius, 4 hero tim Lunatic ada dash dan terus saja boleh membuka Demonic Force untuk mengejar sesiapa saja yang diinginkan. Jadi sekarang pasukan Todak nampak gayanya mereka betul-betul step up daripada segi mereka punya drafting. Mereka dah pastikan setiap kali ada apa-apa masalah, mereka ada jawapan. Tapi pasukan Lunatics, Esmeralda, itu adalah jawapan kepada Fovius. Tapi dah berkali-kali kita nampak Formace, walaupun hero tu boleh counter hero dia, tapi tak boleh nak counter Formace. Jadi kita terus masuk ke dalam game kedua. Boleh ke tidak pasukan Lunatics menang game ni untuk push kita ke game ketiga? Ya, game kedua kita akan saksikan. Zev hampir-hampir saja mati. Baru pada minit 23 saat Zev hampir-hampir saja mati. Untuk pasukan Todak, mereka menunjukkan yang power spike mereka di bahagian tengah ini sangat-sangat kuat walaupun menggunakan marksman. Betul, Todak sedar komposisi apa yang mereka lakukan dan komposisi apa yang tim Lunatic perlu berjaga-jaga. Dan sekarang ini di bahagian atas, Bruno menekan Fovius ini kerana ada range effect. Ya, range sangat-sangat jauh. Dan Flame shot. Tak nampak. Tak nampak. Level 1. Macam nak suruh je Min pakai flicker. Almost menang 1v1 dekat situ. Tapi tim Lunatics, saya cuma nak cakap kepada semua orang penonton di rumah, tolong klip. Tapi flame shot tu memang sengaja dikeluarkan oleh Momo sebab dia nak persembahan tu nampak lebih epic lagi. So dalam masa sama, kalau kita saksikan, masih lagi terlalu awal untuk kita menentukan siapakah yang akan memenangi pengawalan map yang ada pada game yang kedua ini. Advantage untuk pasukan tim Lunatic kerana adanya Matilda untuk bergerak mobility atas ke bawah itu sangat mudah. Dan berbanding untuk pasukan Todak, Yumski sekarang ini Yumski masuk tapi dia yang
yang terima banyak damage. Emal memaksa flicker daripada Yumski. Dia nak engage, tapi itu adalah satu keadaan yang sangat baik, di mana Goldilocks juga dia kena hati-hati. Tinggal satu bar saja HP dia. Rotation ke bahagian bawah, cuba mendapatkan sasaran. Fomes perlu melarikan diri. Nampak gayanya seperti pasukan tim Lunatic yang akan berundur terlebih dahulu kerana skill set yang dihasilkan oleh pasukan tim Lunatic tidak kena kepada sasaran yang mereka mahukan. Betul, mungkin pertarungan yang kecil akan terjadi di bahagian turtle sekarang ini. Kedua-dua pasukan Ciku Flynn terus masuk dalam game pertama, pasal terus mendapatkan first blood pasukan Lunatic, tapi rival berjaya untuk dapatkan turtle. Kemudian Goldilocks punish Yumski. Pasukan Lunatic satu permulaan yang baik dalam game ni, berjaya untuk dapatkan 2 kill dan 1 turtle. Wow, satu turtle berjaya diperolehi oleh pasukan Toda. Tidak, sorry, Toda yang dapat turtle, saya silap. Tak mengapa, tetapi retribution yang sangat-sangat cantik ditunjukkan kepada kita tadi, Lafel. Dan pasukan tim Lunatic, diorang punish semula pasukan Todak apabila mereka tahu yang turtle itu telah diambil dan mereka kekurangan ahli di bahagian atas. Momo perlu lebih berhati-hati. Yumski ada berdekatan, boleh saja melakukan pick off, tetapi mereka inginkan satu damage yang begitu besar, mungkin tidak akan melakukan di bahagian atas itu. Betul, sekarang ini di bahagian bawah Goldilocks sering kali di zoning. Dan sekarang mungkin The Way of Dragon Way of the Dragon terkena kepada Flynn, tapi nampaknya damage masih tak cukup daripada Ciku guys untuk mendapatkan kill tersebut. Satu percubaan yang bagus, dan ini akan menyebabkan Flynn kena berhati-hati bila dia kena pada bahagian belakang. Formax ada dekat situ dengan menyenangkan snipe jauh untuk dapatkan kill, tetapi memberikan kill kepada Zef juga. Saya rasa itu satu perkara yang merugikan untuk pasukan Todak, kerana anda dapat Flynn dan terus sahaja Formax dihukum begitu saja. Ya, kita sendiri nampak bagaimana Fomes antara EXP laner yang boleh saja untuk dia kekal di dalam lane, mendapatkan satu pushing advantage, tetapi kelebihan yang Fomes dapat adalah mendapatkan kill, tetapi dia terkorban satu pembaziran di situ. Flame shot. Ini baru betul. Okay, kali ni mau tanya kepada anda, dan untuk kita tengok daripada segi emblem, cuma nak cakap di mana rival dia betul fokus kat dia punya farming, kerana dia Yumski boleh kita nak dia punya Way of the Dragon, tetapi sepak ke belakang. Itu sengaja. Itu sengaja. Dia tak nak Ciku guys kena attack. Jadi itu sengaja. Sebab sasaran sebenarnya tim Lunatic adalah ingin mendapatkan Ciku. Kalau ada rezeki dapatkan ahli pasukan lain, pasti mereka memerlukan damage yang begitu besar. Pasukan tim Lunatic, Fomes. Ya, Flame menerima banyak damage daripada Formax, rival dan juga Yumski dah ada dekat situ. Pasukan Lunatic sekarang ni mereka ada advantage dekat kawasan turtle. Formax difokuskan. Emma berjaya untuk mendapatkan turtle. Formax dan Yumski kena melarikan diri. Flynn terus mengejar dan lagi satu kill untuk Flynn. Yumski dia dash pergi ke arah turret dia sendiri. Mereka dekat bahagian atas, Min keseorangan diri. Min dash lagi, tapi Min akan dijatuhkan oleh Momo. Wow, dan di bahagian bawah Yumski perlu melarikan diri. Goldilocks tidak akan bertindak lebih agresif, tetapi bantuan telah tiba. Iman! Yumski! What a play! Yumski outplay Emma pada minit kelima. What was that? Apa yang telah terjadi di bahagian bawah sebelah tadi? Imal cuba untuk mendapatkan Yumski, tetapi Yumski sekarang rival terus saja dijatuhkan dan Momo akan ditekan di bahagian atas. Ciku guys berada di situ. Flynn Okay, serius, itu paling gempak yang pernah saya nampak sepanjang hari ni saya cast Nail Lafel. Sebab Imal ada peluang yang sangat-sangat cerah untuk menjatuhkan Yumski di bahagian atas. Momo akan bertindak lebih agresif dan Min tak ada tempat untuk melarikan diri. Zef dekat situ, dia dash. Dan Momo dan juga Yumski akan menjatuhkan sesiapa saja dekat kawasan lane mereka, dan mereka tak nak bagi Zef balik kepada base. Betul, sekiranya dia balik pada base dan boleh saja untuk mendapatkan nyawa semula. Dan sekarang ini Zef terperangkap di bahagian atas. Ya, dia terperangkap, dia punya mana pun agak rendah. Mereka berjaya untuk dapatkan turret, dan Zef akan dijatuhkan juga. Pasukan Todak mereka dah start menangkan balik mereka punya lane. Kita boleh lihat bagaimana pasukan Todak, alamak, rival harus lebih berhati-hati. Yumski akan cuba mendapatkan sasaran. Masih ada lagi Way of the Dragon, boleh saja diguna pakai, tetapi komposisi pasukan Todak, mereka tahu yang pasukan tim Lunatic yang cuba untuk melakukan rotasi ke bahagian atas, cuba mendapatkan sasaran, dan kini turtle yang akan muncul di bahagian atas itu akan menjadi
sasaran bagi kedua-dua pasukan, tapi telah disecurekan oleh rival. Kita tengok kat bahagian bawah nampaknya Formis keseorangan diri. Dia kena tinggalkan turret tersebut, memberi kepada pasukan Lunatic. Sekarang ni pasukan Toda mereka ada goal advantage, tapi setakat 100-200 lebih je. Jadi untuk kedua-dua pasukan nampak sangat even lah lagi. Daripada segi kill juga 5 berbalas 5. Kedua-dua pasukan amat agresif di bahagian awal, dan sekarang ini Yumski mungkin akan menangkap seseorang. Tapi nampaknya dia sendiri terima banyak damage daripada Flynn. Walaupun itu bukanlah enhanced chain, tapi chain yang biasa punya akan slow ke kita. Damage dia sangat-sangat besar. Okey, apa yang saya nampak di sini, pasukan tim Lunatic dengan pemilihan Bruno ini, masih lagi kita tak nampak impact penggunaan Bruno ini. Kalau penggunaan Bruno pada season yang lepas, dia lebih mensasarkan kepada pengambilan objektif. Yumski. Ya, cikgu guys ambil terlampau banyak damage. Zef terus ke belakang, tapi Momo akan bantu. Zef tetap berjaya untuk dapatkan kill. Flynn tak ada tempat untuk melarikan diri. Rival securekan kill tersebut. Ke bahagian depan, Momo mengejar. Mana mereka nak lari? Momo lompat. Momo berjaya untuk dapatkan kill. Dan inilah menyebabkan jangan dash depan Momo. Dia Momo berjaya untuk mendapatkan ahli pasukan tim Lunatic ini. Bruno ditekan berkali-kali, Min tak dapat menghasilkan satu farm demi untuk menyiapkan itemization dia, tetapi Formis diasak oleh Godilu, perlu melarikan diri. Rival ke depan menggunakan dia punya Chaos Assault, tapi hanya untuk securekan purple buff saja. Dia kesorangan, dia perlu menggunakan dia punya Brilliance. Dia kena hati-hati, tapi disebabkan Yumski dia dalam keadaan yang selamat. Itu dia, satu rotasi telah pun ditunjukkan. Povius telah memberarak di bahagian bawah untuk mendapatkan bottom turret, dan sekarang ini itemization yang kita boleh fokuskan. Sebelum tu Goldie Look dia kena Way of the Dragon, dan Cikgu guys berjaya untuk dapatkan satu kill. Pasukan Todak kali ini mereka ada goal advantage yang lebih besar, 1,600. Dan tim Lunatic mereka nak kekal kat bahagian atas. Formis cuba untuk bertahan, tapi dia terima banyak damage juga. Min akan terus push. Bantuan telah tiba. Yumski datang dari tepi. Yumski dia boleh target bersama. Dia berjaya untuk jumpa Flynn, tapi Flynn menggunakan dia punya enhanced sword melarikan diri. Formis dekat dalam turret, tapi dia akan dijatuhkan oleh Emal. Kemudian Yumski dah ada, Momo dah ada. Jangan dash. Momo killing spree. Momo akan terus mengejar. Flynn cuba untuk lari. Jangan dash. Dia tertangkap. Dan sekarang ni Momo lepas lagi satu. Double kill untuk Momo. Prestasi yang sangat-sangat menakjubkan. Alamak. Tas. Okey. Momo spotting betul. Sekarang ni siapa nak tangkap gambar siapa? Kalau dalam rank kan dia akan screenshot. Main dengan pro player. Sekarang ni siapa sebenarnya? Saya rasa Zef yang minta. Sebab saya rasa kalau saya lah dia kan, saya pun takut dengan Momo. Nak dash, tapi dash je. Jadi dia kejar pula. Betul tu. Dan sekarang ni goal different 2,000 berpihak kepada Todak. Semakin lama semakin Todak menunjukkan taring untuk lama sekali lagi. Zem nak ambil gambar dengan orang lain pula. Kena faham. Okey, Godilo dalam keadaan bahaya. Jangan tas-tas, kerana kalau Way of the Dragon tak dapat mensasarkan dengan begitu cantik sekali, pasukan Todak terus dengan asalkan mereka mendapatkan Zef. Dan kini Cikugan perlu berhati-hati. Tapi Cikgu guys, dia yang akan dikorbankan. Nampaknya tim Lunatic berjaya untuk bait Cikgu guys ke depan hanya untuk mati. Betul, hanya untuk mati. Dan sekarang ini tanpa kita sedar, damage ranking Momo sebanyak 30,963. Ini family buff ni. Betul. Lain macam perform hari ni. Ya, Momo kita nampak bagaimana prestasi menggunakan Phobius ini sangat-sangat menyeramkan. Walaupun flame shot kita nampak ke sini ke sana, tetapi kita sendiri nampak bagaimana freestyle saya boleh katakan flame shot yang dihasilkan oleh Momo tadi. Dan kini Lord di bahagian tengah akan cuba mendapatkan inhibited turret pasukan tim Lunatic ini. Formis terus ke depan. Dia berjaya untuk menjumpa Flynn. Momo lagi sekali dia lompat ke atas, ke bawah. Dia dekat dalam base pasukan Lunatics, dan Goldilo akan ditolak ke arah belakang. Goldilo akan dijatuhkan oleh Momo. Unstoppable. Pasukan Todak mereka nak alihkan tumpuan mereka kepada bahagian atas pula. Flynn ke depan, dan disebabkan masih lagi ada passive, mereka berjaya. Knockout 4 orang kena knockout 1HG Kundo. Pasukan Todak sekali mereka stay dekat dalam base. What was that? Yumski, one of the best choice pada dapat. Dan dia Brilliance berjaya untuk dapatkan kill. Double kill untuk Formis. Emma berjaya untuk dapatkan Formis, tapi nampaknya pasukan Todak mereka dengan satu minion saja cuba untuk endkan game. Emma akan dijatuhkan oleh Momo.
Monster kill 606. Cordino tak tempat untuk melarikan diri. Double kill untuk Momo. Game kedua dimenangi oleh Tora.